Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Fawiz serta semua yang turut sama menonton video ini. Saya, Nur Syahidah Syazlin binti Ahmad Fauzi, akan membentangkan sebuah artikel yang berkait rapat dengan tajuk portfolio saya, iaitu Faktor Gejala Buli dalam kalangan pelajar di Malaysia. Bagi tugasan pengucapan awam ini, saya telah memetik sebuah artikel dari jurnal atas talian yang bertajuk Gejala Buli secara fizikal yang semakin berleluasa di sekolah. Artikel ini telah dipetik daripada sebuah jurnal yang bernama International Journal of Humanities, Management and Social Science yang telah diterbitkan pada tahun 2019 oleh 8 orang penulis. Artikel ini boleh diakses dengan memuat turun dokumen PDF di Google. Semasa mengkaji artikel ini, saya telah mendapati beberapa kelebihan dan juga kekurangannya. Di antara kelebihan yang terdapat dalam artikel ini ialah yang pertama sekali, mempunyai penerangan yang mendalam dan juga jelas. Seterusnya, artikel ini juga mempunyai isi yang menarik dan juga tersusun. Bagaimana pula dengan kekurangan artikel ini? Masalah yang saya dapati ketika mengkaji artikel ini ialah yang pertama, artikel ini tidak mempunyai pernyataan masalah. Bagaimana pula dengan masalah yang kedua? Masalah yang kedua ialah apabila artikel ini tidak membuat rujukan yang tersusun dan juga teratur. Setelah membincangkan mengenai butiran, kelebihan dan juga kekurangan bagi artikel ini, mari kita teruskan dengan membincangkan mengenai apakah sebenarnya objektif bagi artikel ini. Kita mulakan dengan objektif yang pertama, iaitu mengumpul dan mengkaji respon guru-guru berkenaan isu buli di sekolah, sama ada positif ataupun sebaliknya melalui kaedah temu bual yang dijalankan. Bagaimana pula dengan objektif yang kedua? Objektif yang kedua ialah menilai serta mengkaji proses pengawalan, pemantauan, pelan tindakan serta strategi yang digunakan oleh guru-guru bagi mencegah isu gejala buli di sekolah. Di antara isi-isi penting yang telah dibincangkan di dalam artikel ini ialah artikel telah menerangkan mengenai apakah sebenarnya gejala buli. Menurut tafsiran yang dinyatakan, tingkah laku buli ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengasari orang lain. Lumrahnya, orang yang dikasari adalah bersifat lebih lemah daripada mereka yang mengasarinya. Tujuan tingkah laku buli ini adalah untuk menunjukkan pembuli lebih berkuasa dan menjadikan mangsa mudarat daripada aspek fizikal ataupun daripada aspek psikologikal. Artikel juga telah membincangkan mengenai apakah konsep, teori, punca dan juga kesan bagi mereka yang terlibat di dalam gejala ini. Saya teruskan dengan bentuk metodologi kajian yang digunakan. Di dalam artikel ini, metodologi kajian yang digunakan ialah berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah temu bual semi struktur. Pengkaji telah menyoal soalan formal yang dibina, tetapi pengkaji juga diberikan kebebasan untuk menyoal lebih mendalam tentang jawapan responden. Pengkaji telah menemubual 4 orang guru master UPSI yang berpengalaman mengajar dengan menggunakan soalan-soalan yang berkaitan dengan gejala buli fizikal di sekolah yang telah disebut. Berdasarkan hasil temubual, pengkaji telah menyenaraikan apakah strategi dan juga isu yang dihadapi dalam menangani masalah buli di sekolah. Pihak sekolah sama sekali tidak berhasrat untuk menjadikan sifar buli kerana hal seumpama ini adalah amat mustahil. Sebagai alternatif, pihak sekolah telah menjalankan beberapa inisiatif dengan harapan supaya gejala buli ini dapatlah dikurangkan di masa yang akan datang. Secara keseluruhannya, melalui kajian yang telah dibentangkan, dapatlah dirumuskan bahawa pelakuan buli adalah sesuatu yang perlu diambil perhatian serius. Walaupun nisbah kejadian adalah kecil, tetapi masalah kecil inilah yang akan menjadi suatu barah dalam usaha membentuk masyarakat madani. Dalam menangani masalah buli juga, ia bukanlah hanya tanggungjawab pihak ibu bapa, penjaga ataupun guru sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab bersama.
Diharapkan juga kepada pihak sekolah supaya lebih menekankan kepada perkembangan atau pemantapan sahsiah murid daripada mengenakan hukuman yang kasar kepada mereka. Hal ini jika tidak diambil serius mungkin akan menyebabkan masalah disiplin di masa akan datang menjadi lebih serius dan juga lebih rumit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.